Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat petang, selamat pagi. Pagi ni selalu fresh kan, jadi kita selalu cakap selamat pagi semua yang ada. Dan ni dah berapa jam sebelum kita nak buka puasa. Jadi semoga masih ada tenaga dan berkeupayaan untuk belajar daripada coach ya. Tips, setiap hari satu tips ni insyaAllah. Dan hari ini satu perkara yang satu benda yang kita sambung daripada karbohidrat semalam. Sorry coach minta maaf sebab coach ada terpaksa pergi ke appointment, bawa mak mentua jumpa fisio tadi. Kebetulan pukul 1, jadi coach terpaksa delay pergi pukul 3. So harap-harap ada yang dapatlah dia punya notice untuk kita bersama hari ni insyaAllah. Okay, sekejap saya tinggal dulu supaya make sure all comment kita nampak di sini. Kalau ada komen, kalau ada nak tanya apa-apa untuk Ramadan. Waalaikumsalam Azura. Azura dah ada. Yes, Yuk Yin Chong. Yes. Ini bukan Aisyah kan? Lain lagi. Okay. Yes, komen ada kat sini. Jadi hari ini kita nak cerita mengenai fiber. Inilah satu, tahu tak seberapa lama tahu coach dah belajar nak turunkan berat badan ni dengan pemakanan. Dan benda fiber ni lah yang paling last, yang baru saja 2-3 tahun yang lepas. In fact last year baru coach faham sangat. Bukan nak kata faham sangat, tapi faham lah, nak share. Kalau tidak dulu tak tahu apa benda fiber ni. Kenapa kena makan fiber? Kenapa pula kalau makan oats boleh membantu kolesterol? Kenapa pula bila ada fiber gula boleh terkawal? Jadi soalan-soalan tu macam ada dalam fikiran tapi tak terjawab. So hari ini insyaAllah, last year coach ada cerita mengenai fiber, tapi kali ni coach rasa coach lebih memahami lagi mengenai fiber. Jadi siapa yang bersama dengan coach malam tadi pula, semalam pukul 12.30 yang kita ada cerita mengenai beras kan. Jadi bila beras itu kita buang kulit dia, apa jadi kan. Jadi coach nak sambung sikit lagi sementara menunggu ada beberapa yang nak join kita. Coach nak sambung sikit lagi untuk cerita mengenai beras. Jadi coach ada buat yalah, kita punya guru pun dalam internet kan juga, tapi berdasarkan kepada ilmu yang basic yang ada ni, bolehlah coach sembang sikit dengan you all kan. Okey, kalau kita tengok di sini, ini ialah benih beras lah. Okey. So apakah luar lapisan kat luar tu? Dia cakap di sini fiber, vitamin B dan mineral. Okey, ini dia lapisan yang berwarna coklat ya. Ini adalah lapisan ni. Ini yang lapisan yang kita buang ni. Okey, supaya kita boleh menyimpan beras tu dalam masa yang lebih lama lagi. Tapi kalau nak simpan dalam bentuk padi ataupun dalam bentuk, kalau sekiranya nak simpan warna coklat ni, atau dia panggil brand. Ni dia panggil brand tau. Brand. Kalau siapa yang kata nak beli apa dalam kotak tu, dia cakap brand kan, maknanya dia proses inilah, maknanya yang kat luar ni, dia punya kulit ni dia panggil brand. Jadi brand ni mempunyai fiber, vitamin B dan mineral. Now, dalam ni pula dia panggil germ. Germ ni bukan kuman lah. Dulu coach ingat kuman, bukan kuman. Germ ni ialah dia punya bahan-bahan untuk jadikan dia satu hidupan baru. Dia macam dia punya bank lah, bank nutrition dia. Semua dia punya apa yang ada, vitamin B, vitamin E, mineral, phytochemicals, benda-benda kecil. Dia punya mungkin DNA dia ke apa ke semua kan. Semua protein dia yang akan melahirkan tumbuhan barulah. Okay, so kalau kita buang benda ni, dia kira padi tu, kalau you letak yang padi putih tu yang kena polish tu, kalau you letak saja nak harap-harap jadi, tak jadi, sebab yang ini dah kena buang. Okey. Dan yang ketiga ialah bahagian dalam tu dia panggil endosperm, maknanya more carbohydrate, some protein, tak banyak protein, dan some vitamin. Dalam sini mostly carbohydrate. Yang sini yang germ ni ialah vitamin B, vitamin E, mineral dan sebagainya. Now, ada satu lagi gambar yang memecahkan dia punya bilangan tu. Mungkin kecil sangat di sini, tapi coach akan cerita.
Okey, brand ni yang kulit kat luar tu, dia punya karbohidrat dia 63 banding dengan protein dia 16, tak apalah. Fiber dia 43. Di sini kulit ni fiber dia 43 banding dengan dalam ni fiber dia hanya 4. Nampak tak beza dia? Di sini fiber dia 43 gram per 100 gram. Tapi dalam sini fiber dia baru 4. So maknanya sekarang ni bila kita buang kulit ni, kita cuma dapatkan dia punya isi saja. Maknanya kita dah buang fiber dia. Kita buang fiber dia. In fact, protein dia pun banyak kurang sebab brand tu protein dia 16 gram per 100 gram. Kemudian germ tu 23 gram sebab sini ialah dia punya bahan kehidupan yang akan menjadikan dia satu benda yang hidup. So basically DNA dia kat situ, protein dia lebih banyak kat situ. Tapi sini ni mostly energy saja. So maknanya kalau sini padi tu, kita tanam padi tu, dia nak membesar, dia akan gunakan consume ni sebagai energy saja. Tetapi yang kulit ni sebagai dia punya protection, dia protect. Dan di sinilah fiber yang paling banyak. So bila kita polish dia, kita buang dia, maknanya fiber tu kita buang. Jadi tinggallah karbohidrat saja. Okey, jadi itulah yang kita makan. Kenapa dia buang tu? Coach dah terangkan semalam. Sebab nak simpan lama. Tapi zaman sekarang dengan modernization, ya, dengan mesin, dengan teknologi apa, mereka mempunyai cara untuk menyimpan dia. Coach pun baca juga tu, kan? Dia ada cara untuk preserve brand ni dengan germ ni, walaupun tak 100%, tapi sekurang-kurangnya fiber tu dia boleh preserve, vitamin tu, protein tu dia boleh preserve. That's why kita sekarang ada jual brown rice, kan. Dah ada dah makanan nasi perang yang ada, yang sebenarnya yang sepatutnya yang kita makan. Bukannya nasi yang dibuang semua tu, yang putih. Yalah, walaupun kita, coach sendiri pun membesar dengan nasi tu, tetapi dia macam ni tau. Dia sepatutnya benda tu ada. Kita dah makan benda tu hari-hari, sepatutnya benda tu ada kat situ. Tapi dia tak ada. Jadi disebabkan dia tak ada, maka kita kena cari daripada sumber lain pula. Kan menyusahkan. Nasi tu dah lah kalori. Kemudian kita nak cari sumber lain pula, sumber lain pun kalori juga. Apa salahnya kalau dengan kalori yang sama kita ada fiber? Tak payah lagi kita cari lagi makanan lain untuk tambah fiber dan menambah kalori lagi. Nampak tak? You nampak tak apa yang kau cakap? Kan? Dahlah kita ni kalori kita nak kawal susah. Tapi kita nak mencukupkan bilangan fiber tu, kita terpaksa cari makanan lain. Dan nasi itu sendiri sepatutnya ada fiber, tapi tak ada fiber, kita kena cari fiber tempat lain. Dan disebabkan itu kita kena tambah pula kalori. Kan jadi macam kerja, cari kerja susah. Okey? Jadi Waalaikumsalam. Siapa yang ni? Zanaria. Ya, hai. Hanim, hai. So sekarang jadi kita nak cerita mengenai kepentingan fiber. Apa penting sangat fiber ni? Now, sebelum coach masuk kepada kepentingan fiber, coach nak tanya, berapa orang tahu di sini berapa banyak fiber kita perlu setiap hari? Berapa banyak fiber kita perlu setiap hari? Siapa yang tahu di sini? Coach pun tak tahu dulu, kan? Tapi disebabkan nak sharing, nak you all pun faham semua, kan? Jadi kita pun berusaha jugalah untuk memahami juga. Jadi kita memerlukan lelaki memerlukan 30 gram fiber. Okey. Ini lelaki. Wanita pula memerlukan 25 gram fiber. Okey. So ambil point tu dulu. Tak apa, tak faham pun tak apa. Ingat saja, kalau wanita yang tengah tengok ni, you punya number 25 gram. Bagi lelaki, you punya number 30 gram. Tak tahu kenapa beza lelaki perempuan, mungkin perut dia besar sikit ke apa ke, wallahualam. Tapi itu saja. Okey, 25 gram dan 30 gram. Okey. Sekarang kita nak cerita mengenai fiber. Yang itu number tu saja coach bagi awal-awal, kan, supaya macam bila kita bagi sekarang, nanti kita cerita lagi kemudian kita cerita lagi kemudian, jadi lebih masuklah. Jadi ingat saja, lelaki 30 gram, perempuan 25 gram. Okay. Now, salam Ramadan. Ya, Dila, Waalaikumsalam. Elina, Waalaikumsalam. Thank you. Thank you comment, thank you like. Okay, now fiber ni.
Kan ramai orang cakap, saya tak makan sayur. Suka hati je cakap tak makan sayur. Kau tak tahu badan kau yang minta, bukannya kita. Ini kita ikut selera saja. Saya tak makan sayur. Saya jenis tak makan buah. Kau tahu tak badan kau nak benda ni kan? Thank you, Syunyara Syikin. Badan yang nak. Badan yang decide. Bukan kau yang decide sama ada kena makan sayur ke tidak. Badan yang decide. Kenapa? Sebab antara sumber fiber yang ada ialah kat situ je. Ayam tak ada fiber. Okay? Daging tak ada fiber. Janganlah perasan bila tengok isi ayam tu nampak macam fibrous kan. Ialah muscle tu memanglah nampak fiber sebab structure muscle tu fiber, tapi bila dia dihancurkan oleh acid, dia tak ada apa-apa dah. Dia jadi cair je. Okay? Dia tak ada fiber yang macam wire-wire ke, kalau kita tengok halus tu kan. Fiber ni macam wire-wire atau macam tisu. Macam tisu, kalau kita basahkan tisu tu, macam itulah fiber tu. Okay? Now, badan kita perlu fiber. Ini sekarang coach nak ceritalah kenapa kita perlu fiber. Okay, ada dua jenis fiber yang coach nak sampaikan di sini. Memanglah dua jenis, tapi nak cakap kan dua jenis fiber. Satu ialah fiber yang larut. Fiber ni, you bayangkanlah fiber macam kapet, fiber macam kulit kelapa tu. Kulit kelapa kalau kita koyak kan, dia macam fiber. Dia macam bulu-bulu. Bulu-bulu tu fiber lah kan. Fiber optik macam panjang-panjang, yang tali-tali. Ini fiber lah, okay? Serat. Now, dia ada dua jenis serat. Satu serat ialah yang boleh larut dan satu serat yang tak boleh larut. Kau orang masuk kelas sains hari ni ya. Tak apa. Simple je. Sebab coach ni bukannya pakar nutrition, bukannya orang belajar universiti kat mana-mana pasal nutrition ni. Dan kalau you all belajar pada coach, lebih mudah lagi sebab coach akan guna bahasa yang paling mudah sekali, InsyaAllah. Okay? Kalau kita baca buku yang sains tu, kita jadi bengong lah. Fiber macam-macam lagi dia cerita kan. Nama dah lah, lain-lain kan. Ini kita buat nama pun simple-simple je. Now, ada dua jenis. Yang larut satu, yang tak larut satu. Okay? Yang larut ni, dia macam bila dicampur dengan air tu, dia bukan jadi air, tapi dia berbentuk gam. Dia macam bentuk gam, bentuk kanji. Agak-agak macam tu lah. Okay? Yang tak larut pula macam sabut kelapa lah. Okay? Sabut kelapa tu kita rendam pun dia jadi macam sabut juga. Macam dawai-dawai ataupun sponge kan. Sponge tu kalau kita masuk, dia masih lagi nampak dia punya bentuk tu. Itu yang tak larut. Okay. Kalau kita ambil satu contoh, buah apple. Okay? Buah apple. Dua-dua apple ni adalah fiber. Memang kandungan fiber pada buah, pada sayur semua ada fiber. Tapi dalam isi apple tu ialah fiber larut, soluble fiber yang dalam dia. Kulit dia ialah insoluble fiber yang tak larut. Jadi yang kulit tu ialah yang jenis tak larut. Jadi siapa yang nak makan apple, pergi buang kulit dia tu, sayang. Sebab dah Allah jadikan dia lengkap dengan fiber yang larut dengan fiber yang tak larut. Yang kau pergi buang kulit tu, kau ambil fiber larut saja. Jadi tak balance. Itulah kan. Allah dah jadikan dah. Setiap makanan tu balance. Siapa tahu di sini, kiwi, siapa yang suka makan kiwi? Okay? Lambat sikit ni kan. Siapa suka makan kiwi? Now, siapa tahu kiwi, kulit dia boleh makan? Malah nak tunggu lah kan. Okay, tak apa. Tapi siapa tahu kiwi, kulit dia boleh makan? Kiwi, kulit dia is insoluble fiber. Boleh makan. Jadi coach kalau buat jus, coach ada satu blender yang besar. Okay. Coach buat jus dan coach akan bubuh protein powder dalam tu semua. Dan antara cara yang kiwi tu, potong sikit dan buang sikit dia punya kulit. Buang sikit je kulit dia. Tapi kebanyakannya kulit masuk. Jadi kita blend sebab coach nak dia punya fiber sekali. Jadi itu kulit buah ni kebanyakannya fiber yang tak larut, yang kasar. Dalamnya ialah fiber larut. Jadi dua-dua ni penting. Now sekarang coach nak masuk bahagian fiber yang larut. Okey tak? Setakat ni belajar tak?
Boleh tak komen? Setakat ni ada tak gambaran okey sikit-sikit kan? Okey, fiber rupanya fiber kulit, rupanya kulit ni fiber juga kan. Dalam tu rupanya larut, yang luar ni tak larut. Jadi ada something kan. Okey. Ini akan membantu you kalau you maintain you punya pemakanan yang seimbang dengan fiber. Dia sebenarnya boleh bantu you turun berat badan. Okey. Itulah yang coach nak cerita ni. Very very important. Dia jadi tahu ramai orang dia nak benda-benda besar je. Kalori. Okey, potong kalori. Itu je diorang nak. Tapi benda-benda kecil yang sepatutnya boleh bantu mereka ni, diorang tak mau ambil tahu pun. Okey, sebab macam tak jelas. Okey. Dan the worst thing is, diorang cuma nak cut kalori, makanan tak balance pun lantak pi lah. Tapi diorang turun berat badan, lepas tu diorang tak boleh nak maintain. Lepas tu diorang naik balik. Pasal tak balance. Jadi sepanjang Ramadan ini, insyaAllah coach nak cerita pasal balance. Now, soluble fiber yang boleh larut ni, bila kita makan kunyah masuk dalam dia jadi macam gum. Dia kata di sini lah, dia macam gum. Dia larut dalam air, dia jadi macam gum. Dan dia mengembangkan sekejap. Sorry. Sekali lagi ya. Soluble fiber ni dia silap. Dia bukan macam gum. Dia silap. Okay, coach patah balik. Now, confused So, cikgu confused, anak murid pun confused juga. Okay. Soluble fiber yang boleh larut ni, okay, bila dia bukan macam gum. Salah Yang gum tu ialah insoluble. Yang gum tu insoluble. Yang soluble fiber ni maknanya yang boleh larut ni, bila dia larut dalam air, dia membesar. Dia macam tisu tu. Kan tisu tu kalau kita kecil kan, kita masuk dalam air, dia jadi macam kembang kan. Okey, dia akan membesar dan dia menyebabkan kita rasa kenyang. Ini satu yang baguslah. So, soluble fiber ni membuatkan kita rasa kenyang. Now, antara satu, coach ada belajar juga daripada satu doktor ni, antara satu benda yang boleh signal kepada otak yang kita kenyang, ada beberapa perkara. Satu perkara ialah gula dalam darah. Okey, kalau gula dalam darah tu, glukos dalam darah tu okey, kita rasa kenyang. Dan satu lagi cara ialah bila perut kita mengembang. That's why kalau orang nak diet, dia minum air banyak-banyak sebab dia nak perut dia mengembang. Which is not very good. Tapi coach nak cuma demonstrate kenapa kita rasa kenyang bila kita minum air banyak-banyak. Sebab bila perut kita mengembang, dia signal kepada otak, aku kenyang. Jadi, fungsi soluble fiber ni, bila kita makan, dia mengembang dalam perut. Bila dia mengembang dalam perut, perut tu rasa macam stretch sikit. Dan bila perut tu stretch, dia rasa kenyang. Ini sebenarnya boleh membantu kita untuk mengawal nafsu makan kita. Betul tak kan? So, kalau kita makan buah, dalam buah tu sihat. Dan kita rasa lebih kenyang. That's why kalau kita makan gula saja, dia tidak ada langsung efek kepada perut kita. So that's why kalau gula kita, semalam kita ceritakan, kalau insulin sudah drop, dia menjunamkan gula terus ke bawah paras normal because insulin lebih. Siapa yang ikut kelas malam jangan miss kelas. Jadi bila insulin turun, jadi tak ada benda lagi nak signal, dia lapar. Jadi kalau kita berharap kepada sugar saja untuk kita kenyang, itu adalah hanya tindakan sementara, sekejap. Tapi kalau kita makan buah yang ada sugar dalam tu, jadi buah tu akan juga membawa kesan kepada perut kita kenyang. Okay? Dan soluble fiber ni, fiber yang larut ni, dia juga tolong, sebab dia dalam keadaan larut, dia membawa makanan tu sepanjang usus kita. Dia membantu membawa makanan tu sepanjang usus kita. Dan dia juga menyerap air. Macam tisu tadi kan, dia menyerap air. Jadi kita punya makanan tu sentiasa mempunyai air. Jadi bila sentiasa mempunyai air, dia senang nak bawa. Jadi kita tak sembelit lah. Okay? Kita tak sembelit. Jadi bila sampai dah kat hujung usus besar, di mana nutrien dah kena ambil, makanan tu dah jadi najis. Okay? Makanan dah jadi najis, tapi dalam bentuk yang masih basah. Kalau sekiranya kita kurang makan fiber serat yang larut ni, kita kurang makan, apa jadi? Bila dia dah sampai dekat usus besar tu,
dia dah kurang air. Kemudian kat usus besar pula dia sedut pula air lagi. Sebab usus besar kerja dia sedut air kan. Dia sedut air. Jadi keringlah najis kita. Itulah menjadikan kita sembelit. So kita nak make sure kita maintain kita punya soluble fiber supaya tadi kita rasa kenyang, makanan tu boleh dibawa dengan baik, nutrition boleh diabsorb, dan lepas tu bila sampai kat ujung tu dia akan sedut balik air tu dan najis kita dalam keadaan yang selesa lah. Dia punya pembuatan najis itu cantik. Senang kerja dekat bilik air. Okey, itu soluble fiber. Mana fiber yang boleh larut Ingat tu Jadi fungsi untuk turun berat badan apa dia? Kita rasa lebih kenyang dan pemakanan mudah dibawa supaya senang kena absorb. Now, insoluble fiber pula, serat yang tidak larut yang macam sabut ni. Okey. Bila kita makan, dia menjadi dia macam ini yang dia kata macam gam ni. Ni yang silap dia menjadi macam gam. Okey. Dia sebenarnya merangkap makanan tadi. Makanan kena perangkap Macam gula kena perangkap, lemak kena perangkap. Ini semalam kan coach ada cerita sikit. Bila dia perangkap gula tadi, jadi gula tadi tidak mudah untuk dihadam. Dia macam slow. Dia macam susah sikit. Jadi apa-apa gula yang ringkas, bila kita makan bersama dengan fiber yang larut tadi, yang tak larut ni, dia akan terperangkap dalam perut kita dan hanya diserap dalam bentuk yang slowly, melambatkan penyerapan. Jadi dia tidak melonjakkan gula dalam darah kita. Jadi kalau kita makan buah tu manis, tapi ada fiber larut, ada fiber yang tak larut. Jadi buah tu sebenarnya, manisan buah itu sebenarnya diperangkap oleh fiber itu sendiri dan dia lambat sikit nak diserap masuk dalam darah kita, menyebabkan darah kita stabil saja. That's why kalau you minum jus buah, semalam kan coach ada cakap satu biji orange ada 80 kalori. Okey, kalau 4 biji dah 400 lebih kalori. Okey, 360. So 360 kalori dan dalam 360 kalori dalam satu cawan kita minum tanpa fiber. Jadi tak ada benda yang nak perangkap dia dalam tu. So gula tadi terus kena sedut, kena serap masuk dalam darah kita, menyebabkan darah kita, gula dalam darah kita melonjak naik, dan disebabkan lonjakan tu, siapa ikut kelas malam akan ditukar menjadi lemak. Jadi minum buah pun boleh jadi gemuk. Patutnya tak. Makan buah ni tak adalah sangat nak gemuk sangat. Jarang orang cakap aku makan buah jadi gemuk, jarang. Melainkan you dah tukar dia punya kandungan, nutrition dia. Okey. Jadi sekarang ni penting, that's why kalau sini makan soluble fiber, insoluble fiber ni dia boleh membantu kita kontrol kolesterol dan sebagainya, sebab dia sebenarnya dia ada fungsi dalam melambatkan. Now, kenapa kolesterol ada? Okey. Antara sebab kolesterol ada sebab kita mempunyai lemak, okey, dan lemak itu perlu diangkat, dibawa ke sini ke sana, dan yang membawa lemak ni ialah kolesterol. Jadi badan sendiri akan mengeluarkan, bukan kolesterol daripada makanan. Badan sendiri akan menghasilkan kolesterol disebabkan lemak yang kita makan, tinggi lemak yang kita makan. Jadi bila kita makan oats ke atau benda-benda yang mempunyai insoluble fiber ni, dia melambatkan proses penyerapan lemak tadi, melambatkan proses penyerapan gula tadi, menyebabkan kuranglah pembinaan lemak dalam badan. Okey? Jadi kuranglah kolesterol yang dia perlu. So lebih kurang macam tu. Jadi macam mana membantu turun berat badan? Itulah bila gula tak naik, kan, mendadak kita punya keadaan terkawal, kita kurang lapar, kita lebih gula kita lebih terkawal, insya-Allah kita tak naik berat badan. Bila kita makan yang high sugar tu, macam semalam bila kita coach cerita kan, karbohidrat jenis apa? Karbohidrat jenis tu lah yang boleh menaikkan berat badan. Walaupun kita rasa macam tak makan banyak, tapi disebabkan pusingan tu. Okay? Now, sekarang coach nak masuk sedikit bahagian macam mana kita nak dapatkan keperluan 30 gram tadi. Ataupun perempuan 25 gram.
Okay, coach ada buat sedikit lah homework sini kan. Jadi coach ada ni, tapi tak apa, kita bacakan contoh. Okay, boleh tak tengok sini Oops. Kenapa dia mati? Ya. Buat hal lah dah. Okay, sekejap. Ini penting ni, question share ni. Okay. Now, macam mana nak pegang ni? Okay, boleh nampak tak? Buat sikit. Okay, sekarang ni coach ada bagi apakah pemakanan kita sepanjang hari dan berapa banyak fiber yang kita boleh ambil. Ini mengambil kira kalau bukan puasa. Now, pagi-pagi, okay, kata sekarang ni, katalah ambil whole meal, 2 slice whole meal, berapa? 4 gram. Ini fiber dia 4 gram. Ini kalori. Okay, ini kalori dia, ini fiber dia. 4 gram. Kemudian ambil banana, pisang satu, medium, 3 gram. Jadi coach kira lah. Kemudian sayur. Sayur yang salad hijau. Okay, salad hijau 1 gram kat situ. Brown rice ada 3.5 gram kat situ. Kemudian buah pear 6 gram. Buah pear dia tinggi rupanya. Dia punya fiber tu. Kemudian petang kita ambil sedikit snacking. Almond katalah 23 biji almond 6 gram. Okay. Kemudian ambil malam-malam pula ambil salad, brown rice dan tambahlah sikit red bean kacang merah. Kacang merah pun tinggi juga 2.5 gram. Jadi kalau kita tengok pemakanan yang macam ni boleh menghasilkan 30 gram. Nampak tak kan? 30 gram. Jadi cuba perhatikan. Maknanya setiap kali makan tu, pagi, tengah hari, kemudian kita punya snacking, kemudian malam, mesti ambil kira ada fiber. Kalau tak ada, maknanya kalau kita makan kek saja ke, atau kita makan mihun ke, atau nasi putih sekalipun. Tengok kalau sini, kalau kita perhati nasi kat sini, nasi sini 2 kali sehari dah 7 gram. 7 gram tu macam mana tu? Dekat-dekat 8% daripada 7 gram. 7 banyak. 7 daripada 30 kan. 7 gram 7 divide by 30 lebih kurang 23% daripada keperluan seharian kita datang daripada nasi sendiri. Sebab kita makan nasi. Kalau kita makan tepung, roti tu lain cerita lah. Jadi maknanya untuk dapatkan 30 gram bagi lelaki kan, yang bukan berpuasa, ini adalah yang bukan berpuasa, 30 gram tu setiap apa yang kita makan daripada pagi, snackingnya, tengah hari, snacking petang, malam, mesti ada fiber. Dan itulah sebenarnya pemakanan yang Allah dah jadikan kita. Kalau coach cerita semalam kan, kalau kita dihantar dalam satu pulau yang tak ada apa-apa dalam tu, okay? Kita kena tangkap ikan sendiri, kita kena ambil pisang dekat hutan tu ke, nak tanam ubi ke, insya-Allah kita punya fiber cukup. Tapi disebabkan makanan proses ini itu membuatkan fiber kita berkurangan. Jadi ini demonstrate berapa pentingnya kita nak jaga every meal kita supaya make sure ada fiber dalam tu. Itu pun coach dah kira dah, untuk dapatkan fiber tadi tu yang 30 gram tu dah ada 900 almost 1000 kalori kat situ. Itu belum masuk lagi kita punya protein. Kalau 70 gram protein, macam mana kita nak makan ayamnya, cara masak ayam macam mana, cara masak daging ke, ataupun dan sebagainya kan. Jadi ini saja. Jadi maknanya kalau kita nak cari lagi makanan lain untuk kita tambah fiber, kita makan dalam makanan kita tak ada fiber, kemudian kita suplemen makanan lain untuk fiber, kemungkinan you punya kalori meningkat. Dan walaupun dia dapat fiber, tapi you punya kalori terlalu tinggi, tak membantu turun berat badan. Jadi kalau sebenarnya you nak fiber tu sekali bersama dengan makanan yang within the calorie, so you gonna make sure every pemakanan yang you pilih mempunyai fiber. Itu basically in theory. Now, Syamin ada bertanya sini, maksudnya fiber intake kita tak boleh terlebihkan ke? Fiber, jangan lebih-lebih fiber. Nanti sembelit nanti.
okey, nanti sembelit ke, diarrhea ke, fiber. Tapi fiber ni bukan senang nak lebih. Bukan senang nak lebih. Melainkan kalau you duduk situ, you makan buah banyak-banyak, makan. Apa-apa pun kesederhanaan mesti ada. Okey. Jadi jangan yang terlebih ni tak ada masalah ni Syamin. Masalahnya yang kurang. Ramai orang takkan lebih punya. Dia tak mampu nak adakan makanan macam ni sebab yang ada di pasaran sekarang pun kurang fibernya. Now, kenapa coach cerita pasal fiber? Sebab untuk you turun berat badan, banyak orang work macam-macam. Dia buat exercise lah, apa semua. Dia put effort dalam benda lain. Tapi kalau dia fokus benda ni, bukan saja kesihatan dia. Ini melibatkan kesihatan. Tetapi lebih mudah lagi dia turun berat badan. Walaupun, yes, kita kena jaga kalori, tapi lebih mudah untuk turun berat badan jikalau dia menjaga pemakanan dia dengan kandungan fiber dia. So, kenapa kita nak lupakan satu benda yang Allah dah jadikan, kemudian kita pergi cari benda lain, usaha, lepas tu kena kerja kuat kan. Padahal orang cakap kalau you work normally, you eat normally, okay, this is normal, you eat normally. Normal dari segi what human punya kehendak. Apa badan tu dicipta untuk apa. InsyaAllah you boleh maintain berat badan. Ramai orang turun berat badan, kemudian naik balik. Turun berat badan, naik balik. Because dia mengamalkan makanan yang tak seimbang. Untuk Ramadan, wallahualam, sebab Ramadan ni misteri sikit. Kita tak boleh nak macam ada, bagi coach lah, coach takkan kira kalori seorang tu untuk Ramadan. Sebab Ramadan ni atas barakah, atas rahmat Allah berbeza-beza. Kita cukupkan ikut kita punya firasat, rasa kita. Ilmu dah ada, make sure lah sahur kita make sure ada fiber, okay? Berbuka puasa make sure ada fiber. Janganlah mula sekarang saya tak suka makan sayur, saya tak nak makan buah apa semua, coach pun biasa nampak makan nasi putih dengan lauk je, nasi putih dengan lauk. Muda-muda tak apa, macam Syamin ni okey lah, muda-muda semua boleh lantak pi kan, badan macam besi saja. Tunggu umur 50 nanti. Sekarang ni coach umur dekat-dekat 60. Biar coach share satu benda okey. Apa kehidupan coach dulu daripada umur 20, 30, 40, it is not in my memory sudah. Bukan satu benda yang kita bukan boleh agung-agungkan, oh aku dulu sihat, aku dulu yang tak ada apa-apa, no meaning. The meaning of life sekarang ni umur 56, 57 lah apa yang kita boleh amalkan sekarang. This is the meaning. Okay? This is the meaning. If you can work you punya body, you punya lifestyle daripada muda sampai umur 50, 60, that is the real meaning. Because you enjoy your life dalam keadaan yang you dah ada pengalaman, you dah ada ilmu, you dah ada kejayaan dalam kehidupan, you dah ada, and this is the meaning of health. Kalau sekiranya you ingat muda-muda dulu, you boleh belasah bantai ke apa ke semua, suka hati, and you rasa tak ada apa-apa pun coach, it is not about masa muda. Masa umur 50 ke atas, di situlah ukuran dia. Okay? Jadi jangan pula rasa kalau orang muda ni dia rasa tak ada apa-apa, okey. Coach nampak depan mata sendiri nampak. Orang muda ni tak kisah pun. Tak kisah. Tapi bila sudah sampai 40 nanti macam-macam. Dan the worst thing is bila sampai 40 nanti macam-macam dia kata apa? Aku nak buat macam mana, takdir Tuhan. Allah dah jadikan macam ni. Aku dah jadi macam ni. Jangan. Bukan senang. Kalau segi umur dah 50, tapi Allah takdirkan hidup sampai 90 ataupun 85 dalam keadaan tak sihat, hidup jenis apa macam tu kan? Jangan nak salahkan Allah. You have the chance now. You have the opportunity now. Do something now. Okay? Natural diet ke ni? Macam ni lah. Janganlah kita kata natural diet lah. Apa yang ada sekarang, kita guna ilmu yang ada, kita buat yang terbaik. Okay? Nak kata natural diet, tadi baru cakap apa? Brown rice. Whole meal bread. Whole meal bread tak tahulah natural ke tidak, kan kilang yang buat kan. Kita pun tak tahu, kita percayalah kilang tu buat apa-apa sana kan. Sama juga brown rice pun kilang juga yang buat, bukan kita tanam sendiri. Jadi kalau kilang tu kelentong kita dengan gram dia dengan apa semua, kita pun tak tahu. Jadi kita buat yang terbaik lah. Okay? It's not really natural. Sekarang ni tak ada natural. Jadi kalau nak guna produk apa-apa untuk tambah protein diet,
you ada shake ke sekarang kan, banyak orang buat yang shake, protein shake semua tu. As long as within that fiber ada, fat ada, protein ada, ini ada, within that. You cannot be so natural sekarang ni sebab orang yang tanam pun tak natural. Orang yang pelihara ayam pun tak natural sekarang. Yang pelihara ikan dekat Norway tu, yang apa salmon tu pun semua tak natural juga. Jadi it's a macam kita macam ni lah. Saya nak hidup natural, okey, jangan pakai kereta. Macam tu lah lebih kurang kan. Kenapa kau pakai kereta? Tak natural lah kereta. Kereta ialah satu tools. So makanan pun sekarang banyak tools. Ada meal replacement pun tools juga. As long as you tahu demi content. Okay? Roti pun tools juga. It's a tools. Tak payahlah kita pergi uli roti semua kan sendiri buat. It's a tools. Okay? Jadi makanan fiber boleh awet muda tak? Dia macam ni. Kalau makanan kita baik, akan raise up. Jadi bila kita cakap awet muda ni, nanti kita sentuh mengenai protein lagi nanti ya. Ini lagi satu lagi masalah ramai orang, dia tidak mengambil berat mengenai protein. Jadi bila tak ambil berat mengenai protein, then what happen? Sel-sel kita menua cepat. Jadi macam inilah. Nak awet muda, balance your nutrition. Okay. So besok kita cerita pasal protein. Nampak tak? Protein. Besok kita cerita pasal protein. We'll talk more about protein tomorrow and how does it help your skin, your complexion. Kalau sini nak cakap pasal awet muda. Okay. Jadi bila orang nak diet tu, dia kurang makan protein, dia diet, tak makan, nampak macam tua yang muka dia. Yang itu pun satu hal juga kan. So make sure you ada balance protein juga. Okay, so itu saja yang coach nak sampaikan hari ini. Terima kasih yang bertanya. Minta maaf kalau sebenarnya coach terkasar sikit. Yalah, kadang-kadang kan kita nak bagi dia aura sikit, dia macam tak maulah macam flat je kan. Okay, Muhaini tadi ya, yang soalan natural diet tu, hopefully my answer tadi tidak menyentuh apa-apa kan. Coach be frank saja. So itu saja daripada coach, sehingga kita jumpa lagi insya-Allah 12.30 pula. 12.30 besok boleh dibuat 12.30. Ataupun siapa nak komen kat sini masa tu coach tak sesuai lah 12.30 ke apa ke semua ke, you want to comment, please comment, maybe we can change. Coach rasa 12.30 okey kot, teman-teman kita duduk di rumah ni kan. So itu saja. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.